Al-Kahfi. Maka sambungan pada pagi ini iaitu jawapan yang kedua kepada tuan kebun yang sombong ni. Kepada tuan kebun yang sombong ni, yang kupu ni, iaitu jawapan yang kedua. Adakah patut hang ni bahasa kita ni, adakah patut kamu ni kupu? Adakah patut kamu ni kupu? Ini merupakan jawapan yang kedua. Adapun jawapan yang pertama ayat 37 kita dah sebut pada kuliah yang lalu. Kemudian sambung, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Tetapi dia kata situ, tetapi aku mukminin, iaitu Allah Ta'ala itu Tuhan. Jadi maksudnya tetapi bagi aku, makna kawan hak beriman tu. Kawan yang hak beriman tu, bahawa Allah itu Tuhan. Allah itu Rabb, makna Tuhan yang menjadikan ilah, Tuhan yang berhak disembah. Dan aku tidak samakan Allah ni dengan yang lain. Dengan yang lain. Sebagaimana hak yang sombong sebelum ni kita baca ni, dia sampai tahap dia kupu kepada Allah. Dia mempersekutukan Allah, dia mensyirikkan Allah. Itu maksud dia gitu. Baik. Kemudian sebelum pergi kepada tafsiran, kita tengok sikit cara baca situ tu. Jadi maka dalam ayat ni cara baca pula dia ada khilaf dari segi qiraat. Iaitu 6 qura sepakat baca dengan gugur huruf alif tu apabila wasal, apabila sambung. Sebab tu kita tengok tulisan alif ada tetapi tak baca. Jadi ulama letak tanda bulat atas tu, maknanya tak baca. Cuma ada satu qiraat Ibnu Amir. Dia baca dengan panjang alif, dipanjangkan alif. Sama ada wasal ataupun waqaf. Jadi kalau kata nisbah kita, kalau kita waqaf situ tu isbat ke alif tu. Contohnya seperti thumma sawwaka rajulan lakinna. Kalau kita waqaf lah. Tapi kalau kita wasal, lakinnahu wallah. Dia tidak baca panjang. Tapi ada satu qiraat, iaitu qiraat Ibnu Amir, baca dengan panjang walaupun waqaf ataupun wasal. Itu maksud dia gitu. Baik. Tetapi kalau dalam bab kita berhenti, yang tu muafakat lah di kalangan ulama qura, baca dengan alif lakinna. Macam gitu. Tapi bila kita sambung lakinnahu wallah, tidak baca panjang. Itu maksud dia gitu. Timbul soalan, macam mana boleh jadi macam tu? Macam mana boleh jadi macam tu? Ni yang dikatakan Quran ni, dia segala ilmu ada dalam Quran ni. Jadi balik kepada cara bacaan tadi, kita duk belajar situ tu baca pendek, maka kita baca pendek. Cuma macam mana boleh jadi pendek tu kita tak tahu. Tapi kalau orang baca panjang, kita kata situ pendek. Situ pendek. Kemudian orang tu pula kata, ni ada alif. Ya ada alif tapi tak dibaca. Tapi alif tu tak dibaca. Ada pada tulisan, tidak ada pada bacaan. Kemudian kalau kita tengok dari segi pengarang terjemah. Kita tengok pengarang terjemah. Lakinnahu wallah, dia terjemah tetapi aku. Terjemah tetapi aku, yakni orang mukminin ni, iaitu Allah Ta'ala itu Tuhan. Huwallahu rabbi. Jadi dia terjemah situ tu, maknanya dia kata tetapi aku. Terjemah situ tu, tapi aku. Jadi asal kalimahnya macam mana? Asal kalimahnya lakin ana. Tu asal kalimahnya. Lakin tu makna tetapi, aku tu makna ana. Asalnya lakin ana. Habis tu macam mana baca lakinna ya? Jadi kata ulama dipanggil hazaf, buang alif pada kalimah ana. Asalnya lakin ana, bila buang alif maka jadi lakinna. Tu maksudnya tu asal gitu. Jadi sebab tu bila kita wasal jadi pendek
lakinnahu wallahu rabbi. Jadi makna huwa tu dipanggil dhamir faslin, sama macam kul huwallahu ahad. Bila dhamir faslin, Allahu mana rabbi mana jadi tafsir terus. Allah Ta'ala itu Tuhan. Sebab itulah laki-laki yang beriman ni kata, aku beriman bahawa Allah itu Tuhan aku. Allah itu Tuhan aku. Itu dari segi kaedah. Baik. Sebab itulah kita kena sedar kehidupan kita ni ada Tuhan yang hakiki. Ada Tuhan yang hakikat. Dalilnya ialah ada perkara yang kita nak tapi tak dapat. Tetapi perkara yang kita tak mau kadang-kadang kena pula kepada kita. Ini di antara dalil besar bahawasanya kita ni ada Tuhan. Siapa dia Tuhan kita? Iaitulah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu Tuhan kita. Sebab tu kata ulama, kalimah Tuhan tu, kadang-kadang bila kita sebut Tuhan ni tak berapa nak berasa lagi. Kita buang huruf ha tengah tu berbuah alif. Jadi apa? Jadi Tuhan. Jadi Allah ni Tuhan kita. Tuhan yang hakikat. Sebab itulah setiap perjalanan hidup kita secara hakikatnya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kadang-kadang ada benda yang kita tak mau kena kat kita, dan ada benda yang kita nak kadang-kadang tak jadi, dan kadang-kadang ada benda yang kita tak mau jadi. Contohnya seperti kita ada anak sakit. Siapa anak sakit? Siapa tak mau? Siapa tak mau? Anak sakit ni kalau boleh tak mau. Kalau boleh dia sakit tu pindah dekat kita tak apa. Tapi bila Allah Ta'ala uji, kita tak boleh buat apa. Kita tak boleh buat apa. Itu menunjukkan bahawasanya kita ni ada Tuhan. Ada Tuhan yang hakiki. Yang duk mentadbir kita. Cumanya nisbah kita sebagai hamba, usaha ikhtiar tu wajib. Yang baik kena cari, yang buruk kena cuba elak. Tetapi kalau kata takdir, ketetapan Allah yang tak elok berlaku, maka berbalik kepada qada dan juga qadar. Itu maksud dia gitu. Habis. Kemudian sambung lagi ibarat kitab, dia kata lagi dan tiada takdir situ, dan tiada aku, yakni kawan dia hak yang beriman ni, sekutu, yakni samakan Allah sekutu dengan Tuhanku itu seorang pun. Jadi sebab itulah kita tengok di sini pula diulang kalimah Rabbi itu 2 kali. Lakinnahu wallahu Rabbi wala usyriku bi Rabbi ahada. Dalam kaedah disebut al-izhar fi maqamil mutmar. Maka hikmah diulang Rabbi itu, sedangkan memadai kalau sebut bihi boleh tak? Lakinnahu wallahu Rabbi wala usyriku bihi ahada. Boleh? Bihi itu mana dengannya, tapi tak dalam bi Rabbi, mana dengan Tuhanku. Jadi sebab apa diulang 2 kali itu? Diulang 2 kali itu sebab nak tekan kepada kita, nak bagi kita sedar supaya kita ni kena sedar kita ni ada Tuhan. Itu maksud dia gitu. Sebab tu disebut lakinnahu wallahu Rabbi. Tetapi bagi aku ni orang beriman, huwallah, dialah Allah tu Rabbi, Tuhanku. Wala usyriku bi Rabbi, dan tiada aku sekutu dengannya dengan Tuhanku itu ahada, seorang pun tak ada sekutu. Mana diulang Rabbi 2 kali itu nak tekan kepada kita ni, suruh kita sedar bahawasanya kita ni ada Tuhan. Tu maksud dia gitu. Sebab itulah kita sebut selalu tak, jalanan hidup ini sudah tertulis. Ku tempuhi dengan kesabaran, ku sedar kebesaranmu Tuhan. Hoi, siapa dia lah tu? Yang tu lagu Aisyah, Janji Manismu. Dia masuk Gegar Berganza baru ni, tak tengok. Ni dia lagu Jacqueline Peter. Tu bagi hilang ngantuk kata apa? Dia masuk Gegar Berganza. Umur apa lah, 56 kot umur dah. Bayar bambu lah. Aisyah bayar bambu lah. Bayar kurang bambu lah. Berapa? 10-40? Abu, berapa? 40 umur Abu? Oi, ya betul 40. Baik. Tu nak contoh kata, perjalanan kita ni Allah atok secara hakikat. Tapi etikad kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, disuruh kita usaha ikhtiar. Dan usaha ikhtiar kita ni tak boleh meroboh takdir Allah Ta'ala. Tu duk mengaji dengan Tok Guru Sidik Noh. Dia macam hikam ni. Usaha ikhtiar kita tak boleh meroboh takdir Allah Ta'ala. Sebab tu kehendak kita,
kadang-kadang bila tak membetuli kehendak Allah, maka tak jadi. Sebab tu apa yang berlaku kehendak kita, kalau membetuli kehendak Allah, maka berlaku. Berlaku. Siapa nak kemalangan, aksiden, sakit, semua tak mau. Tapi bila Allah Ta'ala takdirkan, tak boleh nak lari. Tapi janganlah kita sampai takut sangat pula lah. Beli kereta duk parking. Kata hang tak bawa kereta baru. Tak apa, sekali kalau aku bawa lagi, langgar orang payah. Tu dak beli kereta buat apa? Tak apa, saja biar pergi kat situ. No. Tak mau mai aku bawa. Aku pun tak bawa, dah bagi hang bawa. Betul hang beli buat apa? Tak apa, ambil pergi situ. Berat tu. Jadi kita bawa lah, etiak lah, bawa cara elok apa sebagainya. Tapi kalau nak kata takdir nak kena, yang tu balik pada qada dan qadar. Tapi kita minta lindung, sebab tu kita disuruh kita doa. Minta selamat, disuruh kita doa minta sihat, disuruh kita doa minta dipermudahkan segala urusan. Sebab apa? Sebab kita ni sentiasa berhajat kepada Tuhan kita yang hakiki. Siapa dia? Allah Ta'ala. Tu maksud dia gitu nah. Sebab itulah apa ni kawan yang beriman ni kata, apa ni, aku tidak sekutu, tidak samakan dengan Tuhanku itu seorang pun. Maknanya tidak samakan dengan yang lain. Ahada. Tu maksud dia gitu. Baik, habis. Kemudian, sebab itulah, ni satu balaghah Quran lah, diulang kalimah Rabbi tu. Jadi bila kita tengok dua orang ni, yang hak syak tu dia ingkar terus. Yang ragu-ragu terus ingkar. Dan yang hak beriman terus yakin. Maka sini apa isyarat? Isyarat kepada kita bahawasanya nikmat besar ialah Allah Ta'ala buka kepada kita, kemudian terima iman. Buka kepada kita ni terima soal iman. Sebaliknya bila Allah tutup mata hati ni, membawa kepada iman tak masuk. Maka daripada sini kata setengah ulama, nikmat iman sahaja kita nak bayar tak boleh. Belum nikmat-nikmat yang lain lagi. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Surah apa ni Ibrahim ayat 30, surah ke Ibrahim, surah tak mari dah. Ustaz. Surah Ibrahim saja ayat 34. Ayat 34. Ayat 34. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika sekiranya kamu menghitung akan segala nikmat-nikmatku, nescaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Betul ayat 34. Saya nak tengok. Betul ke tak? Kau silap apa? Betul ayat 34. Betul. Baik. Tu maksud dia gitu. Jadi kalau kita nak menghitung segala nikmat-nikmat Allah ni, nescaya kita tak dapat nak menghitung. Sebab apa? Terlalu banyak. Tapi dalam banyak-banyak nikmat ni, nikmat yang paling besar sekali, nikmat iman dan Islam. Jadi kita sekarang berada pada bulan Rabiul Awal. Di antara yang kita berhajat. Bila ada kawan dia tulis dalam Facebook, kalau ni trend, bila sebut nama ni teringat apa? Sebut nama ni teringat apa? Jadi ada satu sahabat tu dia tulis, kalau kata sebut tentang Nabi Muhammad, apa kamu fikirkan? Jadi di antaranya ialah syafaat Nabi ya, kita berhajat. Apa maksud syafaat Nabi? Pertolongan Nabi. Dia syafaat yang besar, syafaat uzma, terpanggil syafaat besar. Lain daripada tu, Nabi dia boleh bantu kita. Bantu kita, asbab membawa kepada syurga. Tapi di antara syarat yang besar nak dapat bantuan Nabi ni apa dia? Mestilah beriman. Itu syarat yang besar. Kalau kata matilah keadaan kupur, na'udzubillah min zalik, yang tu memang tak ada harapan nak dapat syafaat Nabi. Itu maksud dia gitu nah. Baik, sebab itulah dalam banyak-banyak nikmat ni, nikmat yang paling besar ialah nikmat iman dan juga Islam. Jadi nikmat iman ni menjadi asbab selamat di dunia dan juga di akhirat. Kemudian di dunia ni pula diberi pula kita ni nikmat taufik, nikmat kekuatan untuk melakukan ibadah. Iaitu apa yang Allah Ta'ala suruh kita buat jadi mudah, dan apa yang Allah Ta'ala larang kita tinggal. Kita mudah untuk tinggal. Ini merupakan mendapat taufik daripada Allah, kekuatan yang Allah Ta'ala berikan. Itu maksud dia gitu. Habis. Kemudian nak jawab lagi. Ayat yang kita baca sebelum ni, ayat 39, sambung lagi ayat, dia sebut lagi, walaula id dakhalta jannataka qulta ma sya'allahu la quwwata illa billah. Dan apa kerana tiada ketika engkau masuk kebun engkau itu.
Jadi kalimah laula dipanggil tahdidiyah, maksudnya atas fardu takdir. Maknanya jika, kalau, sekiranya waktu hang ni, mana engkau kawan yang sombong ni masuk dalam kebun hang tu tadi yang kita baca pada awal bulan lepas, masuk dalam kebun ni, apa alangkah bagus kalau hang cakap macam ni. Cakap macam apa? Saya ke depan lah sebut. Ni dak masuk-masuk kebun dengan bangganya, tengok kebun aku luas. Ni kalau jenis ni, kalau bahasa kita ni 7 keturunan makan tak habis. Tu jenis sombong tu. 7 keturunan makan tak habis. Kemudian bahasa kita lagi kadang-kadang kita kata mati hidup semula 100 kali pun duit tak habis. Tu dia. Ni cakapan-cakapan yang membawa kepada angkuh, yang membawa kepada sombong. Jadi kawan hak beriman ni kata, alangkah bagusnya kalau hang masuk dalam kebun hang tadi ni, hang tak cakap besar, hang tak sombong, kemudian sehingga membawa kepada terlajak cakap tak percaya pula tentang hari kiamat. Tak percaya pula tentang hari kiamat. Kita baca dah ayat 36 sebelum ni. Wa ma azunnu sa'ata qa'imah, dan aku tiada sangka hari kiamat ni akan datang. Dia. Maknanya seolah-olah macam dengan sebab kehidupan dunia dia ni, orang kata hebat, kaya raya sebagainya, membawa kepada dia berasa dia ni hidup selama-lamanya. Itu maksud dia gitu. Dia berasa lagu tu sehingga sampai tahap jadi melampau. Jadi daripada sini ni pengajaran kepada kita untuk kita amal di sini ni, apabila kita mendapat nikmat, dapat apa-apa kelebihan, apa yang kita nak kata, apa yang kita nak cakap, apa yang kita nak amal. Sebab tu sambung lagi ayat, sambung lagi ibarat kitab tu disebut, engkau baca masya Allah la quwwata illa billah. Ni disuruh kita cakap. Maksudnya dia kata sini, barang yang kehendaki Allah tiada upaya melainkan dengan, yakni dengan pertolongan Allah. Jadi setiap nikmat yang ada, maknanya kita kena kata apa? Masya Allah, ini yang dikehendaki oleh Allah. Kalau insya Allah, jika dikehendaki oleh Allah, perkara yang lagi akan datang. Tetapi bila kita dapat nikmat tu, kita kata masya Allah, ini yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian la quwwata illa billah, tidak ada kekuatan untuk aku mendapatkan nikmat ni. Tak kiralah nikmat apa-apa pun, illa kecuali billah. Billah ba situ tu dipanggil ba isti'anah. Maknanya dengan makna tu kita takdir tadi, dengan pertolongan Allah. Jadi aku dapat kelebihan ni, kelebihan pangkat ke, kelebihan duit ringgit ke, kehidupan kelebihan harta benda ke, kehidupan ilmu ke, apa sebagainya. Ni kena sebut ni masya Allah. Sebab apa? Kita kena perendah dah diri, jangan sampai terlajak. Kita ni biasalah kadang-kadang bila dia lebih sikit, dia mulalah jalan pun nak jadi lain lah. Tengok contoh macam cerita apa ni, Nujum 4 Belalang, Nujum 4 Belalang dah, cerita Alibaba bujang lapuk. Haji Sattar dia pergi curi duit Piramli dalam gua. Kemudian dia balik satu emas tu. Sekarang jadi orang kaya, jalan mesti mau tukar dia dah, nampak. Dan dia nak mengepak lain, nampak. Pasal apa? Pasal duk berasa lebih. Duk berasa lebih. Jadi duk berasa lebih tu kadang-kadang dengan sebab atas usaha ikhtiar kita. Yang tu salah tu dipanggil ujub, dipanggil perasan. Dia panggil perasaan. Sebaliknya, apa kelebihan yang ada pada kita ni, kita kena berbalik atas pemberian daripada Allah. Ni duk ngaji tasawuf ni. Tasawuf mana nak membersihkan dalaman kita. Nak membersihkan dalaman kita supaya kita ni jangan sampai terlajak. Sebab itulah pepatah Melayu kata, ular menyusur akar takkan hilang bisa. Walaupun duduk bawah tapi bisa dia tak hilang. Tak hilang. Jadi buat apa kita nak sombong buat orang meluat? Orang meluat, orang sombong ni. Nama ni sembang pandai pula. Dia yang pandai, orang lain tak erti. Yang tu tak boleh pihak tu. Semua dia. Semua dia. Kira dia saja. Kira dia saja. Tak boleh. Jadi sebab tu bila dapat apa-apa kelebihan pada kita, kita kata masya Allah, ini yang dikehendaki oleh Allah, la quwwata illa billah. Tak ada kekuatan aku melainkan dengan pertolongan Allah. Kalau semata-mata aku tak mampu. Kita mengaji sampai PhD, dapat doktor. Kalau semata-mata dengan keupayaan aku tak mampu, sebab sifat asliah kita apa? Lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan dijadikan manusia dalam keadaan lemah. Tu sifat asliah kita. Tiba-tiba kita hari ni dah doktor apa, orang tak panggil doktor marah. Ada juga tu. Panggil nama kawan sekolah. Wei Mat. Cik buat tak tahu. Mat, buat tak tahu.
Doktor Mat. Ha, apa dah? Oh, boy. Oh, tahan panggil nama tak tahu. Oi, hang kena sedar sikit. Nama tu tak 30 tahun dulu. Punya dalam sekolah rendah dia kata. Lah ni aku doktor, hang tahu tak? Cik. Ha, doktor hang tahu. Ingat senang dapat PhD. Hang sungguh hotel kat SPM ni. Luku pula baru tahu. Contoh. Nak contoh kata, jangan sombong. Ha, bukan semua, tapi ada jenis lagu tu. Ada jenis lagu tu, saya tak mahu sebut nama. Dia memang dia pangkat doktor, tapi satu majlis tu depa tak letak DR lah. Dia marah. Oh, dia marah apa ni penganjur lah. Dia tak pasal tak letak doktor dia dah. Saya doktor. Oh, doktor ni lah, doktor falsafah, bukan doktor perubatan ni. Ha, PhD lah, PhD. Oh. Dia kata, oh minta maaf. Kali dia tulis. Kita tulis, tak apa. Saya panggil nama sudah. Jangan dia panggil nama binatang dah lah. Tapi itulah, kadang-kadang dia main rasa lebih, rasa, tu. Tu semua tu jenis berjalan, tak pijak bumi tu, jenis tu. Tu jangan tu. Dia main sifat semua. Betul tengok ni. Sini, Allah Ta'ala ajak pada mana? Cakap, Masya Allah, ini kehendaki Allah. Tak ada kekuatan. Melainkan dengan pertolongan Allah. Sebab tu jangan sombong dengan kelebihan yang ada. Ni pesanan lah untuk diri kita jugalah. Mana nak tahu kan. Kok lepas ni jadi popular ke apa lah. Tak kenal babu lah. Baru hijrah panggil. Pasal aku tak pergi lah. Cik. Jangan. Jangan. Hei, takut benda ni. Kalau tak nak kalih sak je. Kalih sak je. Baik. Sebab tu kita maintain cak ayam. Tak apa. Baik, no? Okey, habis. Kemudian, sambung lagi dia kata, pada hadis, ni dia kait pula, pada hadis, barang siapa diberi kebaikan daripada ahli, ahli ni merujuk pada keluarga lah, atau harta, maka baca ia orang diberi kebaikan pada ahli keluarga harta tu, ia ketika itu, Masya Allah, la quwata illa billah. Jadi maksudnya, siapa-siapa saja yang dapat kebaikan daripada ahli keluarga, kelebihan sudut harta apa sebagainya, maka baca ni. Supaya apa? Supaya kita baca ni tak membawa kepada kita ni telajak. Kita ingat hasil pemberian ni ialah daripada Allah. Daripada Allah. Kita dapat tokoh apa? Keluarga misali, sempena Maulid Rasul contohnya. Dia biasanya keluarga misali ni anak-anak berjaya semualah. Semua berjaya, dia pilih seorang jadi tokoh apa? Tokoh keluarga misali. Tokoh pendakwa. Tokoh apa lagi? Macam-macam lah. Dapatlah duit ke apa, piala ke apa ke, sijil. Tak apalah tu orang nak bagi, bukan kita minta. Tapi stand kita tu. Jangan pula lagi ni nak jemput ceramah Ustaz. Saya tokoh kena bayar lebih sikit gitu. Maksud dia gitu nah. Janganlah. Bukan apa? Takut kita terlajak. Biasalah dia main ujian ni, biasalah. Ujian ni. Tu yang kita takut tu macam tu lah. Kalau Allah Ta'ala nak uji ni sat je. Allah Ta'ala nak test kita ni. Sebab tu kita tak tahu tahap kita selagi mana kita tak diuji. Bila kita diuji, baru kita boleh tahu. Kita duk sebut sabak. Kita nak tahu sabak tak sabak, kita diuji dulu. Sabak ke tak? Sabak ke tak? Tapi kalau kata diuji tak sabak, maka belum sampai lagi tahap tu. Perlu kepada mujahadah lagi. Perlu kepada mujahadah lagi. Tu maksud dia gitu. Nah? Baik, tak apalah tu. Jadi, balik kepada cerita kita ni. Sebab tu, bila dapat apa-apa kelebihan, sebut, Masya Allah, la quwata illa billah. Jadi, kalau bahasa Melayunya, ini yang dikehendaki oleh Allah. Tak ada kekuatan, tak ada upaya aku ni, melainkan dengan pertolongan Allah. Di atas segala nikmat yang ada ni. Yang ada pada aku ni. Ni nak didik kita supaya jangan kita terlajak. Bawa kepada kita ni tak sombong. Tu maksud dia. Habis. Kemudian jawab lagi dia kata, nescaya tiada lihat ia padanya pada segala kebaikan tu yang dibenci dan tiada binasa. Maksud di sini ni ialah tali pengikat nikmat. Tali pengikat nikmat ni dengan kita sebut Masya Allah, la quwata illa billah. Sama juga bila kita dapat nikmat, kita syukur. Alhamdulillah. Terima kasih. Sebagaimana disebut dalam surah Ibrahim, ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum. Dan jika kamu bersyukur kepada Allah, akan ku tambah lagi nikmat kepada kamu. Tu maksud dia gitu. Sebab itulah dia kata sini, nescaya tiada lihat ia padanya pada segala kebaikan tu
yang dibenci. Dan tiada binasa. Itu maksud kita kata tadi, dengan asbab kita sebut Masya Allah ni, la quwata illa billah ni, dia nak mengikat nikmat kita ni supaya tak dibinasa. Maknanya sebagai tadi lah, bila kita syukur, ditambah lagi nikmat. Syukur, tambah lagi. Syukur, tambah lagi. Itu maksud dia gitu. Jangan kita sombong. Jangan kita sombong. Di sini ni, sebelum ni kita baca, hak yang tuan kebun yang sombong ni. Ya, kita akui disebut dalam Quran, kebun dia subur, kebun dia hasil banyak, kemudian melimpah ruah dari segi pendapatan, tapi diri dia tu membawa kepada telajak. Sebab tu kadang-kadang bila kita diuji dengan kesusahan, kepayahan sikit ni, dia merupakan satu jagaan kepada kita. Itu hikmah dia. Kalau kata kita ni duk senang saja pun payah juga. Contoh siapa dah? Contoh macam Abaon. Kenal Abaon? Siapa dah? Abaon siapa dah? Firaun tu lah. Firaun tu. Dia kata Abaon ni, Abaon mana pula? Firaun tu. Tengok Firaun ni. Dia sampai melampau mengaku Tuhan. Allah Ta'ala bagi dia kekuasaan lebih kurang 400 tahun. Dia raja Mesir. 400 tahun. Kemudian pula, dia dengan sebab kelebihan dia tu, dia membawa kepada dia lagi pula, dia tak, pada riwayat kata, dia tak sakit. Dia tak sakit. Kalau kita tengok dalam tafsir sebut, jilid 2. Jilid 2 sebut, tafsir dalam surah Al-A'raf tu, dia berak kencing ni 40 hari sekali. Bayang tengok. Ni bukan sirika tau, dalam tafsir dah, jilid 2. Boleh buka tengok. Ada, dia makan tak tahu simpan kat mana, aku tak tahu. Tak, kalau satu sudut, kita kata, yang ni pun satu nikmat juga. Pasal apa kita kata nikmat? Kita ni kalau buat apa-apa, perkara penting macam mana, bila main nak terberak, tak payah. Kena tangguh dulu perkara tu, kena pergi selesai dulu. Walaupun ni, tengah jadi raja sehari, nak makan ni, kena. Nak balang tu? Balang gelak. Raja sehari, balang gelak. Tengah nak makan ni, tiba-tiba dia main sakit perut. Tinggal bini, tak boleh sini. Tinggal. Nak cerit-cerit situ, balik awal. Tak boleh. Nampak? Tapi Firaun ni tak. 40 hari sekali. Dalam tafsir sebut dalam bukan Zerika lah, buka jilid 2. Jilid 2, surah Al-A'raf tu. Ayat 105 naik ke atas. Ada sebut. Ada sebut. Kemudian, yang jadi syok lagi pada dalam tafsir sebut, bila Nabi Musa main dakwah. Nabi Musa ni, dakwah dia asalnya 2 benda je. Nabi Musa minta dekat Firaun ni. Dia ni melampau sangat mengaku Tuhan. Nabi Musa minta dia mentauhidkan Allah balik. Taubat, mentauhidkan Allah balik. Yang tu, satu. Kemudian yang kedua, Nabi Musa minta supaya bebaskan Bani Israel. Bani Israel nak bawa balik ke tanah asal, belah Syam tu. Sebab Bani Israel bukan asalnya Mesir. Dia sejarah Bani Israel ni pergi duduk di Mesir ketika zaman Nabi Yusuf jadi raja. Tu dia panggil pak dia, Nabi Yaqub apa tu, mai duduk di Mesir tu. Jadi anak cucu dia ni lah, yang berkembang biak di apa ni Mesir tu. Jadi Nabi Musa diutus oleh Allah nak minta Firaun ni, jasa baik dia ni, bebaskan depa ni, nak bawa balik masuk ke Syam balik. Tapi Firaun tak mau. Firaun kata kalau betul hang ni Rasul, tunjuk bukti dekat aku. Itu yang mula-mula Nabi Musa katok tongkat jadi ulat tu. Jadi ulat besar tu pingganga dekat Firaun. Ketak Firaun, Tuhan ketak, bayang tengok. Tuhan ketak. Lepas tu dia lari. Lepas tu kata dia lari. Lepas tu dia jerit. Dia kata Musa, ambil balik ulat hang ni. Jadi Musa pegang balik ulat tu, jadi tongkat balik. Lepas pada tu dia buat perbincangan, dia panggil al-malak, dia panggil qalal malaul ladzina kafaru. Mana al-malak ni mana pembesar-pembesar. Kalau kita kata esko lah, menteri-menteri dia bincang mesyuarat tentang benda ni. Kita nak buat macam mana Musa ni dengan Harun ni. Sebab dia ni sihir kuat. Depa bab sihir, padahal bukan sihir, tu mukjizat. Akhirnya apa ni, dia pun depa bagi cadangan lari macam nilah. Dia kata, "Li tuanku arahkan supaya hantar orang cari tukang-tukang sihir yang hebat-hebat di bawah jajahan kita ni, lawan sihir Musa tu." Yang ni pula macam cerita Piramli, Sajen Hasan. Omar Rojek arahkan buang. Suruh pergi cek itu kampung, jangan ada mic itu radio. Sampai itu mic radio, pergi Maraka, kepala potong. Tak tengok cerita tu. Jadi tak tengok dah, tak apa. Jadi dia hantar orang, suruh pergi cari mana ahli sihir ni, bawa mai mengadap. Main mengadap. Akhirnya dia ramai. Lepas tu ada wakil seorang tanya dekat Firaun, "Lah ni tuanku, kalau kami menang dengan Musa ni, hang nak bagi hadiah apa?" Kau peri gitu lah. Dia kata, "Tak, aku bagi upah." Lepas tu lah bukan takat upah. Yang mana menang lawan dengan Musa, aku lantik jadi orang kanan aku. Boleh tengok lagi balik buka Al-A'raf ayat 105 naik ke atas. Buka tengok.
Cerita tu. Baik, tak apalah. Akhirnya nak berlawan. Dia ringkas cerita. Bila nak berlawan, asbab ahli sihir Fir'aun ni, dia beradab. Dia kata macam mana? Tuan. Dia tak boleh sebut tuan. Tuan nak mula dulu ke? Kami nak mula dulu. Nabi Musa, mereka bukan nak berlawan. Nabi Musa kata, tak apa, hampa mula dulu. Itu apa hikmah? Ada hikmah dah. Kalau Nabi Musa mula dulu, tak ada lawan. Nak lawan apa? Habis semua pakat lari. Lalu, mereka pun tahu tali, tahu kayu pun jadi ular. Mereka mensihirkan mata. Mana kita tengok tu nampak macam ular. Penuh dekat padang. Kemudian Nabi Musa pun tak apa, tunggu lagi. Tak ada, Allah Ta'ala tak abang apa lagi. Sampai masa ayat 115 kata salah saya, Allah Ta'ala suruh, katok tongkat. Apa ni? Katok tongkat. Tu yang jadi ular besar, makan habis. Mereka punya semua. Jadi bila makan tu, ahli-ahli sihir ni tengok. Weh, yang ni bukan sihir ni. Pasal apa? Pasal mereka ahli dia. Mereka tahu lah sihir macam mana. Sebab sihir ni benda boleh belajar. Benda boleh mengaji. Ada pun mukjizat tak boleh mengaji. Dia pasal mereka ahli dia. Mereka tahu. Maka dengan asbab tu, mereka beriman kepada Nabi Musa. Mereka pula lawan Fir'aun pula. Tu boleh tengok lah. Itu secara ringkasnya tersebut. Baik. Tak apalah tu. Jadi nak cerita kata, kadang-kadang kesusahan, kepayahan kita merupakan jagaan kepada kita. Supaya kita ni tak galik, supaya kita ni tak terlajak. Sebab tu, kita sebut tadi, bila apa-apa kelebihan yang kita dapat, maka kita sebut, Masya Allah, la quwata illa billah. Ini kurniaan daripada Allah, aku tak ada kekuatan, tak mampu, melainkan dengan pertolongan Allah. Kan comel. Kan comel. Kalau kita hebat mengarang buku, ratusan buku kita karang. Kena ingat, ini kurniaan daripada Allah. Bukan semata-mata kepandaian aku. Kalau kata kepandaian aku, tak mampu aku nak buat. Begitu juga kita kisahlah dalam bab-bab yang lain. Itu maksud dia gitulah. Habis. Kemudian, sambung lagi ibarat kitab, dia kata lagi. Yakni, barang siapa hendak beri berkekalan kesukaannya pada hartanya dan dirinya, dan anaknya dan kerjaannya. Jadi maksud di sini ni, kelebihan sebut Masya Allah la quwata illa billah ni, atas kelebihan yang kita dapat ni, ialah nak mengekalkan kesukaan tu. Mana jadi berkat. Bila berkat ni bertambah pada harta, diri, anak, kerjaan. Apa-apa kerjaan ni maksud apa yang kita buat lah. Apa-apa yang kita buat. Maka bacalah Masya Allah la quwata illa billah. Sebab kita sedar apa hasil yang kita buat hari ini semuanya daripada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud dia gitu. Habis. Kemudian dia kata lagi, hendaklah banyak baca Masya Allah ila akhir tu. Mana tadilah Masya Allah la quwata illa billah. Ketika ingat pada tiap-tiap suatu itu, satu lihatnya dipelihara Allah baginya. Jadi asbab juga. Dengan sebab kita sebut Masya Allah la quwata illa billah ni, maknanya menjadi asbab Allah Ta'ala pelihara segala kelebihan tu. Sama ada harta ke, kedudukan ke, ilmu ke. Ini merupakan pesanan kawan yang beriman ni kepada kawan yang sombong. Atau asbabun nuzul ayat ni. Adapun pengajaran umumnya kepada kita. Kepada kita. Apa yang kita buat, jangan sombong. Itu maksudnya. Habis. Kemudian sambung lagi ayat disebut lagi. In tarani ana aqalla minka malan wa walada. Jika engkau lihat aku itu sedikit daripada engkau harta dan anak. Jadi di sini jawapan yang ketiga, iaitu pada jawab perkataan yang pertama, iaitu perkataan orang sombong. Kita baca dah ayat sebelum ni, iaitu dia masuk dalam kebun dia tu dalam keadaan dia kata qala li sahibi wa huwa yuhawiru. Kata yang kaya sombong tu, dan ia bermegah-megah akannya dengan banyak harta. Ana aktsaru minka malau wa a'azzu nafara. Aku terlebih banyak daripada engkau harta dan terlebih mulia kaum keluarga. Jadi yang ni pula nak jawab hak yang pertama tadi. Jawab perkataan yang pertama, iaitu orang sombong ni dakwa aku ni lebih banyak harta, ramai anak. Jadi laki-laki hak beriman ni jawab, jika hang orang sombong kata ke aku ni sedikit harta dan anak-anak. Tak apalah hang beli aku kata aku sikit harta, anak pun tak ramai apa, ataupun anak pun biasa-biasa aja, hang duk sindir aku, tak apa. Kemudian apa jawab lagi? Sambung ayat 40. Fa'asa rabbi ayyutiyani khairam min jannatik.
Maka harap Tuhan aku bahawa kurnia akan daku terlebih baik daripada kebun engkau itu. Jadi apa maksud? Kawan hak tak sombong ni kata, tak apa, aku sikit harta pun tak apa. Tapi aku harap kepada Allah jadikan kebun aku yang sikit ni lebih baik daripada kebun hang. Tak sudi memandang tidak mengapa. Tu lagu apa? Jamal. Jamal bila? Tu ada lagu tu kan? Tak sudi memandang tidak mengapa. Lagi pagi apa? Tak ingat lirik dah. Jadi maknanya tak apa hang kata aku sikit harta ke apa, tak hebat ke tak apa. Yang penting aku berharap Allah Taala jadikan kebun aku yang sikit ni lebih baik daripada kebun hang yang banyak. Ni yang kata keberkatan. Sebab tu ukuran nasib baik ataupun nasib tak baik ni bukan dengan sebab banyak. Tu kita sebut dah itu. Kita ni kadang-kadang bila orang tu kita tengok zahir nampak hebat. Kereta besar, rumah besar. Lagi apa lagi? Tak kira lah apa besar semua. Oh, nasib baik. Belum tentu. Tengok dia syukur ke dah? Syukur ke dah? Kalau syukur, nasib baik. Tapi kalau tak syukur, nasib tak baik. Kalau kata dia tu susah, nasib tak baik. Belum tentu kalau dia sabar. Dia sabar. Kemudian dia redha. Maksud redha ni bukan makna dia redha serah dah. Dia usaha, dia kerja. Tak apalah walaupun kerja biasa gaji tak banyak. Orang lain gaji sehari sampai 1,000, 2,000. Dia gaji sehari dapat RM50 ya. Tambahlah pula barang mahal pula lah ni. Telur pun tak ada lah ni. Telur. Sini ada telur. Ada jual telur ni. Ekonsih kemunting malam pergi dengan bini saya. Tak ada. Lepas tu tak apa lah. Lepas tu balik singgah kedai rongcik Cina. Rongcik Cina tu. Saya tanya, "Tokek, ni telur ada? Ada sikit tu. Itu Yuma boleh tu satu papan RM12. RM12. Tak apa, saya pun ambil. Lepas tu saya kata dah. Saya kata apa pasal ini telur? Oh, itu lah dia kata. Kita punya ejen pun satu orang itu telur tak ada dia dah. Satu orang tu telur tak ada dia dah. Aku boleh. dia kata kita punya ejen satu orang tu telur tak ada. Oh, dia kata apa pasal dia punya telur tak ada? Ada, dia punya telur ada. Itu telur ayam tu tak ada. Lepas tu saya kata, saya faham. Dia kata saja nak usik dah. Saya kata apa pasal telur tak ada? Itu ayam banyak. Ayam melajuk lah. Taman-taman bertelur dia dah. Kau tahan pandai ayam melajuk. Oh, dia kata ini pun tinggal ini. Seminggu satu kali dia hantar. Dia kata, itu satu orang tu tak ada telur terus. Dia kata tu satu orang tu tak ada telur terus. Lepas tu dia kata apa lagi? Dia kata itu telur, itu gula, itu payahlah ni. Apa? Minyak tu lagi kok payah. Dia tu susah. Tu maksudnya gitulah. Baik. Dia kata sampai saya ingat tu dia kata itu orang pun telur tak ada dia dah. Oi, kau tak telur tak ada ni berat juga ni. Baik. Okeylah. Balik kepada tafsiran kita ni. Jadi apa ni hak bahasa mudahnya, hak kawan yang beriman ni kata, dia kata tak apa hang nak kata aku sedikit harta ke apa, tak ada masalah, tapi aku berdoa kepada Allah walaupun harta aku sikit, anak aku biasa-biasa tapi lebih baik pada hang. Maksud dia gitu. Ni payahlah ni kita nak sampai tahap ni. Susah ni tahap ni. Ni yang kata keberkatan. Yang kata keberkatan. Kita jangan compare dengan orang. Kita compare dengan orang letih kita. Orang pakai iPhone 15. Kita pun handphone ni. Ni pun sat-sat hang. Kita dah nak compare dengan iPhone 15 balik awal. Baik. Itu maksud dia gitu. Tak apalah tu. Habis. Kemudian sambung lagi ayat. Dia kata lagi. Wa yursila 'alaiha husbana, dan suruh ia Allah atasnya kebun engkau itu halintar. Di sini ni Allah Ta'ala cerita. Allah Ta'ala cerita pada kita. Maksud sini ni boleh doa. Doa ni doa keburukan ni. Doa keburukan kepada orang yang terlalu sombong. Jadi kawan ni kata, aku berharap kebun hang ni biar kena peti. Maksudnya rosaklah kebun tu. Macam pokok nyok nak kena peti je lah jadi guna. Terkulai gitu. Biar rosak kebun. Pasal terlajak sangat. Pasal terlajak. Jadi nak menurunkan kesombongan dia tu, kita minta Allah Ta'ala tarik balik nikmat tu sikit kat dia. Bukan kita hasad tak. Dia hasad ni lain. Dengki dia lain. Ni pasal dia terlampau terlajak. Sombong. Sombong. Kita ni kena tanam diri kita. Orang yang bagus. Kalau dia kaya, dia bagus. Kita doa lagi kaya dia. Pasal apa? Pasal dia bagus. Tapi kalau kaya dia buat dia sombong, dia buat belagak lepas tu. Jadi ni malam kata aku harap Allah Taala bagi kebun hang ni rosak. Kena kilat. Tu maksud dia gitu.
Kemudian dia kata apa lagi? Minas sama, daripada langit yang membinasa akal dia akan kebun. Daripada langit membinasa kebun hang. Tu maksud dia gitu. Baik. Kemudian sambung lagi. Fatusbiha sa'idan zalaqa, maka jadi ia kebun engkau itu lincin, tiada satu tanaman. Tu dia. Dia minta jadi kebun ni licin, tak ada satu tanaman pun. Maknanya habis rosak tanaman tu. Dia jangan main tahu tak nak uji ni. Kalau kata ni sebuah, kalau kebun sawit lah, kalau kata Allah Ta'ala nak uji buah tak ada boleh, Allah Ta'ala hantar ulat. Serangan ulat. Mana Felda terolak apa dulu kena. Pakai helikopter tu. Apa? Bubuh baja. Bubuh baja. Jangan buat main. Sebab tu bukan hak kita. Kalau hak kita, tak, hak kita secara majas. Tapi jangan buat pada kita sombong. Sebab bila-bila Allah Ta'ala nak ambil boleh. Walaupun kita rasa perniagaan kita maju apa semua, kedudukan kita, jangan. Belum tentu. Baru ni kita diuji dengan COVID pun berapa ramai dah teruk. Dah teruk. Tapi orang kalau ada lagi sifat-sifat tu bolehlah duk bertongkat tahan. Boleh bertongkat tahan. Kemudian pihak bank pun dia buat memoritorium gambar lah. Kalau tak ada memoritorium tu nak kereta aku tu pun tak ada bagi balik kat bank. Tak boleh nak bayar. Tak ni total betul ni. Nak total betul. Kita tak boleh nak survive. Tak nak survive. Dia kata nak simpan. Yalah betul lah, boleh lah simpan. Takat-takat sikit tu ada lah. Tapi main dengan, kalau sampai setahun, larat kita nak boleh nak ni survive. Tu maksud dia gitu. Sebab tu dia fikir, tapi kadang-kadang benda ni dia jangan fikir teruk sangat. Kita fikir insyaAllah ada jalan penyelesaian. Mujuklah waktu tu, bank dia buat boleh, memoritorium gambar tu. Tak apa, terpaksa ambil. Memang ambil, saya ambil. Saya ambil. Ada orang yang ada duit, tak apa, tak ambil, tak apa, dia ada duit. Ada ustaz tu dia baru pencin. Masa tu masa COVID baru pencin. Dia tanya ustaz ambil mana? Ambil tak kuliah tak boleh ni. Kata jenuh buat aku. Masa tu tak ambil, saya ambil dah. Saya tak ambil, tak apalah. Ustaz baru pencin dah. Banyak dia pencin habis. Dia tu sikit lagi. Elok habis. Ni orang ada duit tak apalah. Tu maksud dia gitulah. Tu kadang benda yang main tak disangka-sangka. Tu mana milik kita. Mana milik kita. Semuanya Allah yang punya. Tidak ada milik kita. Tu lagu apa? Rabbani ke apa lah. Iwan. Iwan Syahman. Dulu andaikan matahari terbit dari sebelah barat, takkan goyang cintaku padamu. Sabak sat dulu. Nak kiamat lah tu. Matahari belah barat tu. Tapi lah ni bagus tengok dia buat lagu. Lihatlah bulan dan bintang, semuanya Allah yang punya. Habis orang tu lah. Saya nasyid tak orang pandai kan. Babu boleh. Baik. Tu maksud dia. Habis. Kemudian. Tu bagi hilang ngantuk kada apa. Kemudian. Nampak. Dia minta supaya tanaman dia rosak. Sebab tu kita kata tadi. Apa ni boleh doa macam ni sebab terlalu sombong dengan kebun dia. Untuk cegah kemungkaran. Jadi daripada sini, itu yang kadang-kadang bila Allah nak ubah seseorang kepada kebaikan, Allah Ta'ala tarik kesenangan yang ada pada dia. Yang menyebabkan dia lalai sebelum ni. Allah Ta'ala tarik. Ada satu orang, saya tahu, apa ni sebelum ni saya tahu, ya tahu. Orang kampung saya lah, orang kampung saya. Dia buat kontrak lah, dia buat kontrak. Lama dia buat kontrak. Masa yang tengah naik tangan lah, kita tahu istilah naik tangan. Yang saya tahu kebun sawit dia ada 70 hektar masa tu. 70 hektar ni kan banyak lah. Orang Melayu kita 70 hektar sawit ni banyak lah. Kereta ni mewah ni. Dengan beberapa biji kereta banyak. Tiba-tiba berlaku perubahan kuasa politik. Akhirnya draw. Ya biasalah kita kadang bergantung pada satu orang. Jadi bila kawan tu jatuh, habis ya. Projek tak ada. Lepas tu tengok parking BMW main masjid. Masjid pun ramai. Aku kata BMW ni kenal lah siapa dia. Tak bisa main pun tak. Ni main. Main duduk tak apa. Kita pun tak apa. Habis tu kita pergi ra'i lah. Kita kena ra'i. Pergi ra'i. Welcome lah. Kita kata. Jangan pula duduk sini dia. Silap tempat ke apa? Kata lagu tu. Tersentuk dia kawan tu. Pergi sembang elok. Pergi sembang. Sembang. Dia sendiri cerita. Dia kata. Itulah dia kata. Mujuk. Dia kata. Mujuk. Dia kata mujuk. Kata mujuk siapa? Mujuk lah. Dia kata aku ni ada beli kebun. Dia kata. Awak lah. Dia kata habis. Dia kata. Job tak ada. Dia kata. Kita faham lah. Pasal bila berlaku perubahan kuasa ni. Maka. Job tak ada. Dia kata mujuk lah ada kebun sawit dah. Tu pun kebun dia pun rasa banyak dia dah jual dah. Dulu 70 hektar dah. Saya ingat dia dah jual banyak dah tu. Jual banyak dah. Jadi sebab kadang-kadang itulah bila waktu kita senang ni kadang bawa kita lupa. Tu. Dia tak salah senang tu tapi jangan bawa kita lupa. Kira nak habaq ni
Tak jangan cerita lah. Tak jangan umum. Saya tak buat nama pun. Dia pergi kedai. Dia nak bayar ni. Dia bawa keluar duit ni secekak tau dah ni. Secekak duit tu. Ni duit aku tak apa. RM10. RM1 ni. RM50. Tu dia. Nak bayar baru RM30 bawa keluar secekak. Aku kata. Hang tak boleh gabuh duit tu. Ni dah bawa keluar. Cik. Bawa keluar. Berapa? Cik. Ni dia duit RM50. Bukan duit RM10. Ni duit RM10, RM1, RM5. Dah. Kita kata sakan. Sakan. Lepas tu, bila drop macam tu, baru main masjid, apa semua. Lepas tu tak apa dah lah ni. Slow lah. Slow lah. Tu kadang-kadang kita kena ingat, kita ni tak sentiasa di atas. Kadang-kadang kita ni drop. Sebab tu, tadi balik pada tadi, kita kena ingat, kita ni dia ada tuan yang hakiki. Siapa dia? Allah tak ada. Sebab tu kadang-kadang kehendak kita tak membetuli kehendak Allah. Bila tak membetuli kehendak Allah, maka benda tu takkan berlaku. Itu maksud dia gitu. Sebab itulah kalau semata-mata doa nak bagi hilang nikmat tanpa alasan, yang tu tak boleh. Sebab apa? Dia masuk dalam bab hasad, dalam bab dengki. Yang tu tak boleh. Semata-mata kita nak doa bagi dia hilang nikmat, yang tu tak boleh. Tapi kalau kita doa atas sebab nak bagi dia ingat kepada Allah, jangan duk sombong terlajak sangat, yang tu dibolehkan. Dibolehkan. Tapi kalau semata-mata dengki dengan nikmat dia tu, yang tu dipanggil hasad. Yang tu tak boleh. Tu maksud dia. Habis. Kemudian kita perhabis lagi cerita ni hari ni. Sambung lagi dia kata ayat 41. Au yusbiha ma'uha ghaura, atau jadi airnya itu kering, air kebun tu kering, binasa tanaman. Jadi hak kawan ni doa lagi. Ataupun kalau tak mau kena kilat pun bagi air kebun itu kering, yang membawa kepada binasa tanaman. Jadi sini ni apa isyarat? Isyarat kepada kita, air ni amat penting kepada kita. Dia panggil sumber kehidupan. Sebab tu kita baca surah Al-Mulk. Di hujung surah Al-Mulk tu. Lalu biasa kebanyakan masjid lepas isyak baca. Baguslah. Kita baca. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum gharra, faman ya'tikum bima'in ma'in. Apa makna? Makna tak tahu. Saya tahu baca lah. Jadi situ tu, sebelum daripada kita sadaqallahul azim, sunat kita kata Allahu Rabbuna. Allah Tuhan kami. Pasal apa kata Tuhan kami? Tengok makna lah. Apa makna dia? Katakanlah, terangkanlah kepada aku, kata Allah, jika sumber air kamu ni jadi kering, siapakah yang akan mendatangkan air bagi kamu? Tu tanya tu. Ayat tu takat tu ya. Tu yang sunat jawab tu. Allahu Rabbuna, Allah Tuhan kami. Sunat jawab lah. Walaupun kita dengar orang baca ke ataupun kita baca ke, maka hujung tu sunat jawab. Kami tak tahu. Sebelum ni kami tak nak jawab apa. Tak apa, sunat je. Cuma sebelum kita sadaqallah tu, Allahu Rabbuna. Mana kita jawab Allah Tuhan kami. Sebab ayat ni merupakan ayat tanya. Kalau jika sumber mata air kamu kering, siapa yang bagi balik air kepada kamu ni? Tu kata Allah Tuhan kami. Tu maksud dia itu. Baik. Ini yang kata pentingnya air dalam kehidupan kita. Tu maksud dia gitu. Habis. Kemudian sambung lagi dia kata. Sikit lagi. Falan tastati'a lahu talaba, maka tiada engkau kuasa baginya. Baginya helah pada membaikinya. Membaikinya. Maksudnya, kalau kata ayak tu kering, nak bagi elok balik kebun tu segi hukum adat tak boleh dah. Tak boleh dah. Habis rosak segala tanaman. Tak boleh dah. Ni yang kata ni, maknanya subur kebun kita hasil banyak ni makna daripada Allah. Memanglah satu sudut kita jaga, kita buh baja, kita jaga pokok, kita proning, dia bagi proning. Buang daun pelepah ni dia bagi proning. Kita proning, kita buh baja, 3 bulan sekali buh baja. Kebun kita pula cerah. Bila kebun cerah ni, bila kita buh baja tu dia tak makan dekat rumput tu, dia terus pergi dekat pokok. Sebab tu kebun apa? Bukan kebun saya lah, kebun orang. Kami dulu kebun kami beda tu ada 2 orang kebun hak paling cerah. Paling cerah sekali kebun 2 orang ni. Satu arwah dah, dua-dua arwah dah. Satu nama Pak Loman, satu lagi Pak Rahman. Dua-dua ni memang kebun cerah. Jadi kelebihan kebun cerah ni rupanya buah berat. Buah tu berat.
Dia sampai tahap buah dia tu, dia pokok tinggi lah, satu pokok dah 40 kaki dah. 33 tandan, 1 tan. Kalau orang yang main kebun dia tahulah sawit. 33 tandan, 1 tan ni maknanya buah tu, oi, besar lah. Besar buah tu. Sebab tu kalau nak pergi loading kebun dia, seorang tak pergi balik awal. Kena pergi 2 orang. Sebab buah besar. Lepas tu buah pula jenis bila katok dengan besi tu dia macam bunyi ting, isi padat tu. Tapi kalau cucuk besi loading tembus sampai ke dalam, tu kosong. Walaupun buah tu besar, kita boleh angkat. Dia ada cara dia angkat. Yang penting jangan ada orang. Boleh angkat. Tu yang bau sengit. Dia ada cara dia. Dia ada cara dia. Dia tahu hambuk besar, hambuk macam mana? Ada. Yang penting jangan ada orang. Kalau ada orang, mai cucuk 2. Cucuk 2 pun angkat. Loading buah. Buat traktor buat traktor. Dia ada cara dah. Pacak besi loading pun boleh. Apa cucuk kali besi tu angkat, lepas tu masuk bau. Teruk kerja tu semua, abang kerja teruk. Abang kerja teruk. Baik, tak apalah, tapi berpeluh lah, syok lah kan, berpeluh. Yang tu kalau bulan puasa kerja lagi syok. Pijak lecah ya. Tu dia ayat puasa ni. Kalau hujan, kalau malam tadi hujan, ayak sungai kan jadi macam keruh, macam tek air tu. Lalu tepi sungai tu, tu dia berasa ayak ni. Ingat buat main. Sebab tu kadang-kadang dia nampak bulan juga kadang-kadang. Nampak bulan juga kadang-kadang. Nampak bulan. Driver kata, "Weh, macam mana hari ni?" Nampak gayanya nampak bulan kita hari ni. Pasal buah ada banyak lagi. Lepas tu apa lagi? Dia kata, "Pi cari." Pi cari ya. Tu yang bawa beg sekolah bulan besar, bawa beg sekolah. Padahal dalam tu penuh ayat lenci semua ada. Baik. Pi wajib kena kotor lah. Wajib kena kotor. Baik no. Okey, habis. Kemudian sambung lagi dia kata, kita habis dah sikit dah, habis tambahan masalah sikit dah. Ayat 42. Sampai ayat 43 bawah tu sikit lagi. Ayat 44 cerita lain dah, cerita akhirat pula. 42. Wa uhita bi thamari, dan keliling dengan buahan serta kebun itu dengan kebinasaan, maka binasa ia. Jadi di sini ni nak ajak pada kita ni, ayat kita baca ni supaya kita ni jangan sombong atas segala nikmat yang kita ada. Jadi demikianlah Allah Ta'ala sebut ni, maka jadi apa ni dia kata sini, maka jadi membalik dan keliling dengan buahan serta kebun itu dengan kebinasaan, maka binasa ia. Binasa habis. Dengan sebab tadilah kering ayak apa sebagainya itu asbab saja, hakikat daripada Allah. Kemudian fa asbaha yuqallibu kaffaihi, maka jadi membalik-balik 2 tapak tangannya duka cita dan juga menyesal. Duka cita dan juga menyesal. Tu maksud dia gitu, dia mai penyesalan tu. Kemudian ala ma anfaqa fiha, atas barang yang telah ia belanja padanya pada kebun itu dan peliharaannya, pada jaga dia, ialah kos. Kita jaga kebun ni dia kos. Beli baja apa semua, kos. Tengok Allah Ta'ala binasakan. Wa hiya khawiyatun ala urushiha, dan ia kebun tu jatuh reban. Nampak? Jatuh reban atas paranya. Kalau jenis buat para. Apa ni pokok-pokok jenis buat para tu? Reban. Kerana reban para pokok inak. Inak ni mana pokok anggur lah. Itu binasalah pokok itu. Jadi bahasa mudahnya kita buat kesimpulan sini ni. Allah menyatakan ayat bagi ni makna sesalan orang yang kupu dengan Allah ni. Kupu pula dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri, tak syukur dengan nikmat yang ada atas pemberian Allah, akhirnya membawa kepada menyesal. Tetapi apa boleh buat? Pepatah Melayu kata apa? Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Lagi pula waktu menyesal ni sudah ditutup pintu taubat. Maka membawa kepada sesal yang tak ada manfaat. Sesal yang tak ada manfaat. Sehinggalah nanti adalah ayat kita nak baca ke depan nanti ni, tidak ada pertolongan untuk menolong halang daripada kebinasaan yang berlaku. Hanya yang boleh menolong ni ialah Allah dan Rasul yang boleh bagi pertolongan. Tiba-tiba dengan Rasul pun kupu juga mendustakan. Maka siapa lagi boleh tolong? Jawabnya tak ada siapa boleh tolong melainkan Allah. Tapi apabila Allah saja boleh menolong, orang yang kupu ni tak percaya pula kepada Allah. Tertutup tu jalan pertolongan. Ni kisah Allah sebut dalam ayat ni berkaitan dengan orang kupu dengan Allah dan kupu dengan segala nikmat yang diberi. Jadi pengajaran kepada kita, semoga Allah pelihara iman kita, diberi taufik kepada kita mentaati segala perintah Allah. Jadi antara lainnya apabila kita dapat nikmat, jangan lupa sebut tadi, Masya Allah la quwwata illa billah. Apa ini yang dikehendaki oleh Allah.
Tidak ada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Sebab tu paling-paling kurang Masya Allah. Ini yang dikehendaki oleh Allah, ditentu oleh Allah. Waktu kita mengaji dalam bab akidah, Masya'a ni kembali kepada arada. Arada, iradah Allah, kehendak Allah. Perkara yang telah menentu oleh Allah. Iaitu Allah Ta'ala menentu sedia kala lagi dengan iradahnya. Jadi dalam ilmu usul disebut ibarat daripada takluk iradah yang tanjizi qadim. Dalam istilah ilmu usuluddin. Iaitu apa yang Allah Ta'ala menentu tu sedia kala lagi. Maka dengan sebab itulah kita wajib reda dengan qadanya. Bila berbentuk nikmat maka kita syukur. Bila berbentuk azab, bentuk susah maka kita kena sabar. Ini perjalanan kita di dunia ni. Tak boleh lari daripada senang dan susah. Senang dan susah. Itu maksud dia gitu. Baik. Kemudian, sikit lagi. Nak habis tadi kita simpul dah sikit. Sambung lagi dia kata. Wa yaqulu, dan berkata ia kafir itu yang binasa hartanya itu. Kata, apa dia kata? Ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Hai, mudah-mudahan. Hai sini ni maknanya dia mengeluh. Mengeluh. Menyesal. Hei, mudah-mudahan tiada aku sekutu dengan Tuhanku itu seorang pun. Maknanya duka cita atas binasa hartanya. Maknanya dia datang penyesalan atas binasa harta dia. Kemudian dia duk menyesal apa? Dia kata kalau dulu aku tak syirik dekat Allah pun bagus. Ni di antara puncanya apa? Sebab dia lihat kepada benda dan harta tidak nampak tidak nampak dan kembali benda dan harta itu kepada Tuhan yang hakiki, iaitu Allah. Maka jenis ni orang yang kupur, tak kenal Tuhan yang sebenar. Sebab tu bila kita nampak segala kelebihan, kita kembali kepada Allah. Balik kepada Allah atas nikmat kita ni. Adapun kita orang beriman, kadang-kadang kita lenyap juga dengan harta benda ni. Jadi pada pandangan musyahadah. Bukan raib pada iktikad. Iktikad tak dikata beriman kalau kita tak meyakini apa yang ada ni semua daripada Allah. Tetapi kadang-kadang nisbah kita orang beriman, lenyap juga dengan harta benda ni. Dia jadi terhijab. Tapi kita iktikad semua perkara harta benda ni hakikat hak Allah semua. Apa yang berlaku semua daripada Allah. Tak ada selain Allah yang memberi bekas. Sama ada manfaat ataupun mudarat. Ini sudut iktikad. Adapun dalam pandangan musyahadah kadang-kadang terlenyap sikit. Tengok dapat ni lupa dekat Allah, Tuhan yang memberi nikmat. Jadi kalau seronok pun seronok kerana nafsu, bukan seronok nak syukur kepada Allah. Maka pada ketika itu Allah Ta'ala kata lagi satu ayat untuk mengakhiri ayat 43. Walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillah, dan tiada ada baginya, bagi kafir binasa harta tu, jamaah. Jadi fi'atun tu asal makna puak golongan. Di sini diterjemah jamaah. Apa maksud jamaah sini? Sambung lagi dia kata, yang boleh menolong mereka itu jamaah akan kafir daripada lain Allah. Maksudnya ialah tak ada golongan yang boleh tolong akan kafir yang binasa harta ni selain Allah Ta'ala saja. Kemudian tolong tu waktu bila? Sambung lagi, ketika binasa kebunnya. Sebab tu pengajaran kepada kita di sini, jangan kita berbanggalah dengan kebun kita yang luas, kelebihan kita. Di sini ni kita kiahlah, termasuklah sawah bendang, syarikat perniagaan, ilmu, apa saja jenis kelebihan. Perniagaan kita subur, perniagaan kita maju, jangan bangga. Jadi bila kita dapat nikmat, perniagaan maju, kebun, sawah subur, hasil banyak, ilmu banyak, maka hendaklah syukur. Kita tengok kebun kita buah banyak, masak perniagaan kita maju. Kita pun ada ilmu sikit sebanyak, jangan lupa syukur kepada Allah. Dan juga kita sebut tadi, Masya Allah, la quwata illa billah. Biasakan amalan, sebut kalimah ni supaya apa? Supaya kita tak lupa. Kita tak lupa kepada Allah. Sebab kebiasaannya bila ada kelebihan sikit, mulalah tadi kita sebut dah. Dia nak lupa dah. Nak jalan pun tak apa nak betul dah. Tu maksud dia gitu. Habis. Kemudian yang terakhir, nak berhenti dah. Wa ma kana muntasira, dan tiada ada ia kafir tu dapat pertolongan sendirinya. Sendirinya. Maksudnya orang kafir yang binasa harta tu dia sendiri. Dia sendiri tak dapat menolong akan diri dia. Sebab apa? Tak ada daya upaya atas kita, melainkan dengan pertolongan Allah. Sebab tu bertepatan dengan kalimah tadi, Masya Allah, la quwata illa billah. Ini barang dikehendaki Allah,
tidak ada daya upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Nisbah kita tak ada kekuatan untuk menahan daripada binasa. Begitu juga tak ada kekuatan untuk kita mengadakan semula setelah hasil itu habis. Melainkan pertolongan Allah. Bima'unatillah. Melainkan dengan pertolongan Allah. Itu maksudnya gitu. Habis. Kemudian, jadi dekat tu kemudian. Nanti kita sambung ayat 44 ni, dia nak main cerita pula kepada kita tentang perkara akhirat. Nak main dalam tentang perkara akhirat. Tanda situ nanti kita sambung insya-Allah. Insya-Allah. Baik. Ada huna likal wala. Huna likal wala yatulillahil haqq. Itu ayat 44. Sambung situ lah. Baik. Tanda situ lah. Dia ada permintaan ni lah. Tak tolong doa pada kesihatan untuk jemaah. Jemaah duha. Anak sahabat kita, Ahmad Saifur Rahim. Kemudian Kak Ram yang tak berapa sihat. Yang tak berapa sihat. Baik, no? Tanda situ. Jadi saya mohon maaf jika terkasar bahasa. Jadi kita baca doa sikit lah, insyaAllah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ni anak nama apa? Ni. Nama ni ya. Amani. 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 Baik no. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala'i wa darkis syaqa'i wa su'il qada'i wa syamatatil a'da'i. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukh wa na'udzu bika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami,
Dosa-dosa kedua ibu bapa kami, ampunkanlah dosa suami kami, dosa isteri kami, dosa anak-anak cucu-cucu kami dan seluruh muslimin muslimat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tetapkan kami berada di atas jalan agamamu yang sebenar. Istiqamahkan kami berada di dalam majlis ilmu. Berikanlah kepada kami ilmu yang barakah yang membawa kami lebih dekat kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah suami kami, isteri kami dan anak-anak cucu-cucu kami penyejuk mata bagi kami. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang bahagia di dunia dan akhirat. Keluarga yang sakinah penuh dengan ketenangan. Keluarga yang mawaddah penuh dengan kasih sayang. Keluarga yang rahmah penuh dengan belah kasihan sesama ahli keluarga. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesihatan kepada ananda kami Amani. Berikanlah kesihatan juga kepada Kak Ram, iaitu jemaah yang sama-sama mengikuti kuliah bersama-sama dengan kami. Mudah-mudahan berikanlah kesihatan yang baik kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah juga kesihatan yang baik kepada kami semua. Dan taufikkan kami untuk memudahkan kami mengabdikan diri kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami sedar bahawasanya kehidupan di dunia ini bukanlah kehidupan yang hakiki. Sampai masa kami semua akan kembali kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami lahir ke dunia dalam keadaan bersih tanpa sebarang dosa. Kemudian kami diberi peluang untuk hidup di dunia ini dalam masa yang ditetapkan. Sudah tentu atas kelemahan kami banyak melakukan dosa dan kesalahan terhadap-Mu, ya Allah. Dan juga orang-orang sekeliling kami, ya Allah. Maka di kesempatan ini kami sangat-sangat berhajat bahawa Engkau ampunkan segala dosa-dosa kami, suami kami, isteri kami dan anak-anak cucu kami, ya Allah. Oleh itu Engkau peliharalah kehidupan kami sentiasa dalam keadaan redha-Mu, ya Allah. Sesungguhnya kami tak mampu nak mencari redha-Mu, melainkan dengan taufik pertolongan daripada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekali lagi kami merayu, Kau berikanlah kesihatan yang baik kepada anak-anak kami Amani, ya Allah. Berikanlah kesihatan yang baik kepada kanda kami Kak Ram, ya Allah. Mudah-mudahan Engkau berikanlah kesihatan yang baik kepada mereka untuk terus-menerus mereka menjalani kehidupan di dunia ini dalam keadaan mengabdikan diri kepadamu, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.